Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita sambung muka surat 102. Firman Allah Subhanahu wa taala, نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Kata mufassir rahimahullahu ta'ala, nazzala alaikal kitaba bil haqq, telah turun ia atas engkau ya Muhammad akan kitab Quran ini dengan sebenar pada segala khabar di dalamnya, musaddiqan lima baina yadai, membenar bagi barang yang antara hadapannya daripada segala kitab-kitab. Wa anzala at-taurata wal injila min qabli hudan linnas, dan turun ia Allah Ta'ala akan Taurah dan Injil itu daripada dahulu Quran, kerana hidayah bagi manusia daripada dhalalah, yakni sesat, daripada orang yang ikut keduanya. Baik, kata dia, maka turun kedua ayat Taurat dan Injil itu sekali bersalahan Quran, turun sedikit-sedikit di dalam 23 tahun. Baik, dia kata apa? Sambung daripada ayat yang dahulu pada permulaan surah Ali Imran. Jadi Allah Ta'ala menyatakan kepada kita tentang Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak, dengan sebenar, yakni segala berita yang dibawa dalam Al-Quran itu ialah perkara yang benar, yang mana Al-Quran ni sifat dia musaddiqan lima baina yadai, membenarkan, memperakui segala kitab-kitab yang sebelum daripada Quran. Al-Quran ni diturunkan kerana membenarkan segala kitab-kitab yang sebelumnya. Itu sifat bagi Al-Quran, ya. Seperti kitab Taurah dan juga kitab Injil yang terkandung di dalam dia keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, dan juga menyatakan akhlak-akhlak yang mulia, segala hukum hakam yang tersebut di dalam dia. Jadi apa yang terkandung dalam kitab Taurah itu didatangkan pula di dalam Quran sebagai memperkukuhkan dan membenarkan kedua buah kitab tersebut, ya, seperti mengesahkan Tuhan, ya,
Bagaimana dalam kitab Taurah dan Injil terdapat di dalam dia ayat yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga dalam Al-Quran. Dan juga dalam kitab Taurah dan Injil terdapat di dalam dia akhlak-akhlak yang mulia dan juga berita-berita tentang hari akhirat dan khabar gembira kepada hamba-hambanya. Begitu juga terdapat dalam Al-Quran. Itu maksud daripada ayat itu. Wa anzalat Taurata wal Injila min qablu hudan linnas. Dan Allah Ta'ala menurunkan Taurah dan Injil. Taurah kepada Nabi Musa AS dan Injil kepada Nabi Isa. Kedua-duanya turun kepada golongan Bani Israel. Sebelum Al-Quran menjadi petunjuk hidayah bagi manusia daripada sesat. Petunjuk ini bagi manusia sekaliannya, iaitu bagi golongan Bani Israel. Jadi dalam ayat ini menyatakan kepada kita dua benda. Yang pertama, kalau orang yang memahami bahasa Al-Quran, Allah Ta'ala mengibaratkan dengan nazzala alaikal kitaba bil haq. Kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad akan Al-Quran ni dengan kebenaran, dengan isi kandungan yang benar di dalam dia. Beza dengan Allah Ta'ala sebut wa anzalat Taurat, turun juga. Apa beza dia? Kaum ulama menjelaskan, difaham daripada ayat ini, Al-Quran ini turun kepada kita sedikit demi sedikit. Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit, iaitu selama 23 tahun Quran turun. Semasa Nabi duduk di Mekah 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Yang paling banyak turun di Madinah selama 23 tahun. 23 tahun diturunkan dari Baitul Izzah, Al-Quran ni saya turun sekaligus daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, satu tempat. Dari Baitul Izzah itulah Jibril turun kepada Nabi kita sedikit demi sedikit, diturunkan kepada Nabi kita. Ada yang mengikut peristiwa sebab turun ayat, turun selama 23 tahun. Berbeza dengan kitab Taurah dan Injil. Kitab Taurah dan Injil ini Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa tu sekaligus. Nabi Musa dia pergi bermunajat kepada Allah Ta'ala selama 40 hari. Itu kita dah baca dalam surah Al-Baqarah. Maka Allah Ta'ala turun kitab Taurat ni selama 40 hari itu sekaligus, kepada Nabi Musa AS. Itu juga kepada Nabi Isa AS. Sama. Cuma perbezaan kedua-dua Quran, Taurat dan Injil ini, bezaannya masa turun itu. Quran turun secara berperingkat-peringkat. Kitab Taurah dan Injil turun sekaligus. Baik. Itu satu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa anzalal furqan, dan menurut ia akan furqan, segala kitab yang memfarak antara hak dan batil, lain daripada kitab ini. Allah Ta'ala juga turunkan Al-Furqan. Al-Furqan ni, kalimah ini juga digunakan bagi Al-Quran. Al-Quran juga dipanggil Al-Furqan. Furqan ni maknanya yang membezakan di antara petunjuk dan juga kesesatan, membezakan di antara benar dan salah, hak dan batil, dengan dalil-dalil yang terang dan nyata yang terdapat di dalam kitab tersebut. Maka
semua kitab-kitab selain daripada 3 buah kitab ini, kitab Taurah, Injil dan Quran, kitab-kitab lain juga bersifat Al-Furqan. Ni turun membezakan di antara yang benar dengan yang batil. Bagi orang yang membaca kitab tersebut, dia kenal hak mana hak benar, itu jalan yang kena ikut. Yang mana yang batil, yang salah, itulah yang perlu dia jauhi. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Bahawa segala mereka yang kafir dengan segala ayat Allah itu, iaitu Al-Quran dan lainnya, bagi mereka itu azab yang sangat sakit. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan kepada kita, apabila diturunkan kepada satu kaum itu Al-Quran, ya, dan juga kitab-kitab yang sebelumnya kepada kaum masing-masing, maka mana-mana hambanya yang kufur ni maknanya dia tidak percaya. Yang kata kafir ni makna tak percaya, ya. Mukmin ni dia percaya. Iman makna percaya, ya, dengan isi kandungan kitab Allah ni. Kufur makna tak percaya dengan isi kandungan kitab Allah, ya. Macam mana dia nak percaya? Dia ada bukti dalam tu. Bukti di dalam ayat itu yang dia tak boleh tolak. Dia kena terima. Orang yang berakal, bila dia baca kitab Allah ni, di dalam dia ada bukti, dan bukti yang tak boleh disangkal. Dia tak ada pilihan, dia kena terima, ya. Jadi orang yang kufur ni tak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Ta'ala menjanjikan azab siksa yang amat pedih di hari akhirat. Ini amaran kepada orang-orang yang mengkufuri ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu azizun, dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang ghalib, yakni menang atas kerajaan dia. Maka tiada menegah akan dia oleh suatu daripada melulus wa'ad dan wa'idnya. Apa makna wa'ad dan wa'id? Iaitu janji pahala, itu makna wa'dun bahasa Arab ni. Meluluskan wa'din, yakni janji pahala, dan wa'id janji siksa. Jadi Allah Ta'ala dia sifat dia, ya, setengah bersifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tu aziz, amat keras, ya. Allah Ta'ala itulah yang aziz, iaitu yang menang atas kerajaan dia, yang sangat keras. Tidak ada sesuatu yang boleh menghalang daripada Allah Ta'ala melaksanakan janji dia. Allah Ta'ala janji pahala kepada hamba-Nya, tak ada siapa boleh halang. Dan Allah Ta'ala janji nak menyiksa hamba dia pun tak ada siapa boleh halang. Itu orang panggil sifat Al-Aziz yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan yang keduanya Zuntiqam, yang mempunyai niqmah. Apa makna niqmah? Siksa yang sangat siksa yang dahsyat ni daripada orang yang asi, itu kepada orang yang derhaka kepadanya. Tuhan dia bersifat Zuntiqam. Zuntiqam ni yang mempunyai niqmah, iaitu yang yang menyiksa hamba-Nya dengan siksaan yang dahsyat terhadap hamba-hamba yang derhaka kepadanya, ya. An-niqmah ni maknanya siksa, ya. Kalau ni'mah makna nikmat, ya, yang baik. Sebab tu kalau kita disebut minta nikmah Allah Ta'ala, saya minta, ya Allah Ta'ala beri kepada aku nikmah. Jadi nikmah tu makna kita minta bala, minta siksa, ya. Selalu kita buka, kalau Rumi, kita baca Rumi. Kalau nikmat ni dia eja dengan NIKMAT, kan. Jadi kita baca dengan nikmat. Nikmat ni maknanya siksa. Ni siksa ni. Kita minta Allah Ta'ala siksa kita, Allah.
Ya. Itu asal perkataan dalam bahasa Arab tu. Jadi yang betulnya nikmat. Nikmat dengan ain. Nikmat. Ya Allah berikan nikmat kepada aku, bukan beri nikmat. Nikmat dah jadi siksa dah. Baik. Ya. Jadi tiada kuasa umpamanya seorang. Ya. Tak ada kuasa, tak ada mampu seorang pun yang dapat menolak siksaan Allah Ta'ala yang amat keras ni terhadap hambanya yang derhaka kepadanya. Baik. Kemudian innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada tersembunyi atasnya suatu pada dalam bumi dan tiada juga pada dalam langit, kerana diketahuinya dengan barang yang jatuh dalam alam ini, kulli dan juz'i. Kulli dan juz'i kulli. Kulli ni maknanya keseluruhan. Ya, juz'i itu secara terperinci satu. Ya, juz'i itu secara terperinci satu. Ya. Contoh kita bagi. Yang kata Allah Ta'ala tidak tersembunyi di atas dia oleh sesuatu pun. Ini pengetahuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pengetahuan dia merangkumi keseluruhan. Ya. Tak tersembunyi pun apa yang ada dalam bumi dan apa yang ada di atas langit. Contoh kita kata dalam dinding ni, Allah Ta'ala tahu secara keseluruhan. Ni dinding ni Allah Ta'ala tahu. Ni tinggi mana, lebar amat, panjang mana. Yang tebal mana. Yang kita pun boleh ukur. Kita boleh tahu. Baik. Itu secara keseluruhan. Kemudian yang juz'i bagi kulli, juz'i itu dia punya kita panggil dia punya juzuk-juzuk yang terdapat pada dia. Ya, juzuk-juzuk yang terdapat dekat dinding ni. Ni dinding keseluruhan. Tu juzuk dia. Contohnya, kita boleh tahu tak berapa butir pasir yang ada di dalam dinding ni? Kita pun tak tahu. Berapa juta pasir yang ada dalam dinding ni? Berapa juta butiran pasir yang ada dalam dinding ni depan ni? Kita tak tahu. Allah Ta'ala tahu berapa. Ya. Itu kita kira mudahlah halui. Kalau ada halui lagi, banyak mana. Itu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengetahuan kita tahu takat tu kan. Ya. Cara kasar, tapi cara halui kita tak tahu. Nampak tak? Dia buat contoh, dia kata umpama sebuah negeri. Kulli, dia kata kulli itu dia. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada tersembunyi atas dia sesuatu dalam bumi dan tiada dekat dalam langit. Apa yang ada dalam bumi Allah Ta'ala tahu keseluruhannya secara terperinci, kerana dia yang buat. Kan? Mana sebab tu kita mengaji ilmu tauhid. Bila Allah Ta'ala menjadikan alam ini dan isi kandungan yang terdapat dalam muka bumi dan juga dalam langit, makna kita faham dah bila Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala kehendak nak menjadikan. Allah Ta'ala telah menentukan keseluruhan dia dah. Bila Allah Ta'ala dah tentukan keseluruhan, bermakna Allah Ta'ala tahu secara terperinci dah. Macam kita nak buat rumah, kan? Kita nak buat rumah kena ada plan dulu. Kalau kita buat rumah tak ada plan, dia tak jadi rumah, dia jadi reban ayam. Ya? Buat ikut dan. Kan? Jadi bila nak buat rumah, mana kita ada plan. Plan tu dah ilmu kita. Itu contoh mudah tuan nak bagi faham. Ya? Contoh mudah nak bagi faham. Bila tukang rumah tu dia nak buat rumah, dia ada pengetahuan dah. Apa nak buat, besar mana, bilik banyak mana, tang mana, kedudukan dapur dan sebagainya. Ya? Bila dia mula buat, dia akan ikut pengetahuan dia tadi ni. Ya? Baik. Begitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia menciptakan langit dan bumi dan isi kandungan yang terdapat dalam langit dan bumi ini, makna Allah Ta'ala tahu secara keseluruhan dia. Ya? Cara halus, terperinci dan juga cara kasar. Allah tahu barang yang jatuh di dalam alam ini. Ya?
Kerana diketahuinya dengan barang Allah Ta'ala tahu dengan apa yang terdapat di alam ini. Kulli dan juz'i dia kata. Kulli makna secara keseluruhan, juz'i itu secara halus terperinci satu-satu. Dia buat contoh, dia kata. Koma nah. Kulli itu umpama sebuah negeri. Juz'i itu umpama banyak orang di dalamnya. Ya. Dia buat contoh, dia kata kulli ini seperti contohlah negeri Pulau Pinang. Kan? Kemudian juz'i itu ialah apa yang dapat dalam negeri Pulau Pinang tu, orang dia banyak mana. Kita kata orang kita pun boleh tahu, tak apa dah. Kita boleh tahu orang. Berapa banyak semut ada dalam negeri Pulau Pinang ni. Kita tak boleh tahu. Berapa banyak burung wak-wak yang ada dalam Pulau Pinang ni. Berapa banyak kita kata anjing yang ada dalam Pulau Pinang ni. Berapa banyak ayam yang kita ada dalam Pulau Pinang. Jangan duk kata manusia saja. Ni contoh mudah dia bagi. Nak bagi faham. Allah Ta'ala tahu kulli makna keseluruhan dia, dan tahu juga apa yang terkandung dalam, macam dalam dinding ni tadi. Boleh tahu dinding secara keseluruhan, kita pun boleh tahu. Kita tahu macam tu lah, takat tu saja. Kita tak boleh menandingi pengetahuan Allah Ta'ala. Dan kita boleh tahu tak pasir ada dalam tu ada banyak mana? Kita tak tahu. Allah Ta'ala tahu pasal apa? Allah Ta'ala setiap butiran pasir itu Allah Ta'ala yang cipta. Setiap butiran pasir itu Allah Ta'ala cipta. Kan? Kita boleh tahu tak berapa banyak coronavirus yang ada dalam Pulau Pinang ni? Kita tak tahu. Nasib lah. Kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu coronavirus dalam Pulau Pinang ni ada banyak mana, duduk tang mana. Sebab dia yang buat. Dia yang jadikan. Ni duduk tang mana, duduk dekat dalam pinggan kedai nasi kandang ke, kan, duduk kat tempat basuh tangan ke, duduk tang kereta ke, tang pemegang kereta ke. Kita tak tahu duduk tang mana, duduk kat baju kawan ni ke. Allah Ta'ala tahu, dan banyak mana dia tahu. Sebab dia yang buat. Kan. Mana itulah lemahnya pengetahuan kita. Nak bagi tahu pengetahuan Allah Ta'ala ni tak terbatas. Ya. Baik. Ditentukan keduanya pada sebutan kerana pendapatan panca indera lima tiada lampau keduanya. Baik, sebab apa Allah Ta'ala sebut langit dan bumi? Tak sebut yang lain-lain pada tu. Ya. Langit dan bumi. Maknanya tak tersembunyi atas Allah Ta'ala tu suatu daripada langit dan bumi ni. Ya. Suatu yang ada dalam langit dan bumi, kerana Allah Ta'ala sebut dua-dua ni kerana kemampuan panca indera kita yang 5 ni, mata, ya, telinga kita, kemudian melihat kita, pendengar kita, kemudian perasa kita, dari sentuh kita tu, kemudian dari rasa kita yang ada pada lidah, ya. Semua itu boleh dikesan, ya. Kita boleh melihat bumi dan juga langit ni. Kita boleh mendengar apa yang ada pada bumi dan langit. Kita boleh merasa dengan tangan kita apa yang ada dalam bumi dan langit. Kita boleh merasa dengan lidah kita apa yang ada langit dan bumi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut. Padahal ada lagi yang lain yang kita tak boleh capai oleh panca indera kita. Macam coronavirus. Boleh tak? Boleh tak coronavirus tu kita pegang rasa merenyut tu. Rasa merenyut tu tak apa. Senang. Kan? Rasa merenyut ni dia dah merenyut tangan kan. Mata kita boleh nampak tu dia merenyut. Ada dalam tu. Pergi basuh lah. Kan? Lepas tu berasa merenyut masuk dalam hidung kita kan, dalam ni kan. Berasa. Dia masuk tu, pergi hospital terus. Tak boleh sampai. Kita tahu hak kasak-kasak ya. Nampak tak? Baik.
huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ayat ni turun bagaimana yang kita ceritakan dulu, nak menjelaskan tentang salah faham golongan Nasara Najran yang mai jumpa, rombongan yang mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Ya, seramai jumlah mereka itu lebih kurang 60 orang nah. Dalam riwayat ini dulu 60 orang disebut, kan? Yang terdiri daripada raja, pembesar dan juga ulama-ulama mereka, kan? Menteri-menteri mereka mai jumpa Nabi atas satu tujuan. Yang pertama, mereka nak berhujah dengan Nabi tentang Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi telah patahkan hujah mereka, kan? Nabi patahkan hujah mereka itu dengan hujah-hujah yang mereka tak boleh jawab balik, ya, tak dibatalkan hujah Nabi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala lepas pada tu turun ayat ni. Ayat ni nak cerita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Yang salah faham golongan Yahudi atau golongan Nasara ni tentang ketuhanan tu. Jadi mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Sedangkan bila Nabi SAW tanya, ya, dalam satu soalan yang dulu ni, Nabi tanya, kan, Nabi kata Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Isa di dalam rahim Siti Maryam sebagaimana kehendak dia. Allah Ta'ala membentuk Nabi Isa AS di dalam rahim Siti Maryam. Dan sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tidak makan, tidak minum dan tidak berhadas. Betul ke tak? Mereka kata betul. Ya. Dan tidakkah kamu mengetahui bahawa Nabi Isa itu ibu dia mengandung dia seperti mana manusia yang lain, kemudian dilahirkan seperti mana seorang perempuan melahirkan anak dia, kemudian diberi makan dengan makanan yang berkhasiat seperti mana diberi makan kanak-kanak yang baru lahir, susu ibu dia, kemudian dia membesar, dia makan dan minum dan juga berak kencing. Dia kata betul. Lepas itu takkan kut Nabi Isa ni yang kata kamu anggap sebagai Tuhan, dia beranak, kemudian dia minum susu, kan, dia nak hidup, dia kena makan dan minum untuk membesar, dia juga kencing berak, kan? Nampak kata dia sama dengan Tuhan. Depa sengak, tak boleh jawab, ya. Kan, depa sengak dan depa tak boleh jawab. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat ini, permulaan surah Al-Imran sehingga 80 ayat. Ini semua nak cerita, nak menolak pahaman golongan Yahudi, golongan Nasara Najran yang menganggap yang menyamakan makhluk dengan Tuhan. Dan mereka tak kenal betul-betul apa yang dikatakan Tuhan yang menciptakan makhluk tu. Itu sebab tu kita baca ayat ini semua cerita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Lagi antara sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala juga wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Tuhan yang merupa akan kamu pada dalam segala rahim ibu kamu, betapa kehendaki. Ini apa mengikut kehendak dia, laki-laki dan perempuan, bayad dan sawad. Apa makna bayad dan sawad? Itu bahasa Arab, putih hitam. Itu terjemah dia. Dan lain daripada yang demikian itu, ya, dia buat rupa hidung mancung, hidung kepek ke, kan? Ada cukup sifat ke, tak ada cukup sifat ke, yang dilahirkan cukup anggota tubuh badan, ada tak cukup anggota tubuh badan, ada yang lahir Allah Ta'ala jadikan jantung berlubang, contoh dia, kan? Itu Allah Ta'ala nak buat ikut kehendak dia, bukan kehendak kita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Baik. Boleh tak kita pilih kita nak jadi, kita nak putih, kita nak segak, kita tak boleh pilih. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak cerita kata kita ni hamba Allah Taala yang lemah. Kalau kita ni kata sama dengan Tuhan, kita boleh pilih kita nak buat macam mana kita nak. Baik. Kemudian firman Allah Taala lagi, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang sembah dengan sebenar-benar melainkan Ia. Al-Azizu, yang ghalib, menang pada kerajaan Dia, ya, iaitu yang Al-Aziz. Yang pertama Allah Taala nak menyatakan apa nama, keesaan Allah. Perkataan la ilaha illahu ni ialah perkataan yang menunjuk kepada keesaan Allah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Taala. Yani dialah sahaja Tuhan yang sebenar yang disembah, tiada yang lain. Lagi pula Allah Ta'ala itu sifat yang kedua pula Al-Aziz, yang tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa, yang menang di atas orang, atas sesiapa sahaja, yang ghalib mana yang menang di atas sesiapa saja, tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa pun. Al-Hakimu, yang amat hakim pada perbuatannya, iaitu yang amat bijaksana pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah Taala buat tu setiap makhluk dia ada faedah dia, bukan buat dengan sia-sia, ya. Cuma kita tahu dan kita tak tahu, ya. Kan, kita tahu dan kita tak tahu. Duri keman tu, kita tengok duri keman ni menyemak, ya, kan. Panggil orang buang duri keman. Duri keman tu, ya, Allah Ta'ala cipta ada apa nama, pokok keman tu lah, semalu. Kita keman tak tahu pula, kan, pokok semalu tu, kan, daun dia kuncup bila kita pegang. Kita tengok ni ada faedah apa Tuhan buat ni, kan, ada faedah apa Tuhan buat, kan. Sopa apa nama ni, sahabat kita bagi tahu burung tentang apa, burung hijrah, kan. Dulu tak ada. Dulu tak ada burung tu. Lah ni dia main, ada di bendang tepi tu Belambak, kan. Dia main daripada mana? Australia, kan. Main dari Australia. Jadi apa tujuan dia main kot ni? Rupa-rupanya dia makan apa? Siput gondang mai. Dulu gondang mai ni kita ni tak tahu apa nama, macam mana cara nak selesai masalah gondang mai ni, kan. Pakai racun lah, kan. Racun pun tak apa nak jadi tu. Dia tak mau, dia main beranyut lagi banyak. Jadi tak boleh selesai. Allah Ta'ala hantar apa nama, burung hijrah ni, burung apa nama ada, orang panggil hijrah, kan. Main hantar, rupa-rupanya dia jadi kawalan serangga secara apa nama, alami. Ya, tak payah guna beracun serangga dah, bahan kimia, kan. Nampak ada tu nama Allah Ta'ala cipta tu, semua ada guna. Allah Ta'ala cipta semua ada guna. Allah Ta'ala cipta bulan tu, kita tengok bulan ni apalah guna dia, Allah Ta'ala cipta, kan. Orang putih buat kajian, dia buat kajian tapi dia tak nampak kebenaran, kata di sebalik kejadian yang hebat ni mesti ada apa nama, orang yang cipta dengan begitu jitu dan teliti, kan. Bulan ni guna dia untuk apa? Banyak, kan. Adanya bulan tu lah ada pasang surut air laut. Ada bulan ni lah dia apa nama, stabilkan kedudukan bumi kita. Untuk ada lagi planet-planet lain. Orang putih kaji pula. Planet apa nama, Zuhal. Rupa-rupanya Unan tu dia mengawal suhu bumi kita ni. Ya, planet Mushtari sama juga. Ya, dia apa nama, ada peranan dia terhadap kehidupan kita dalam dunia ni. Ya, dia kawal suhu, kawal cuaca, apa nama ni, cahaya yang masuk kepada bumi kita ni supaya hidupan ni boleh hidup dan teratur. Semua Allah Ta'ala buat. Itu yang kata Allah Ta'ala tu ada sifat Al-Hakim, ya.
yang bijaksana pada ciptaan dia tu. Allah Ta'ala cipta, ya. Bijaksana. Allah Ta'ala buat hakim ni mana bijaksana di sini, dia tak sekali-kali buat dengan sia-sia, ya. Allah Ta'ala letak kena pada tempat dia. Cuma kita tahu hikmah, tak tahu hikmah, tahu kemudian kadang-kadang macam burung tadi ni, kan. Dia main ni buat penyemak burung ni, kan. Kita tengok, kan. Nak buat apa, nak makan pun boleh lah. Kalau orang pandai buat, boleh makan. Tak reti nak makan, rupa-rupanya dia main ada faedah juga, jadi rahmat kepada kita. Tu tak tahu lagi hak lain-lain. Hak lain-lain kita tak tahu lagi. Allah Ta'ala buat apa nama ni, gunung ganang. Untuk apa? Gunung ganang, ya. Dia sebagai orang kata apa, penebat lah. Kalau kita buat parit, kita tengok parit ataupun longkang ke parit lah, kalau kita tak bubuh apa nama penebat dia tu, tanah runtuh masuk dalam parit, kan. Kita tak buat longkang dia ataupun bubuh, orang panggil apa tu, batu tu, kan. Tak mau bagi tanah tu runtuh ke bawah. Jadi Allah Ta'ala ciptakan gunung ganang dan bukit bukau ni, pokok-pokok yang ada katanya jadi penebat banjir. Tak mau bagi tanah ni tergelunsur, merekah, kan. Cuba orang hak pi buang bukit-bukit gunung ganang tu apa jadi, tengok berlaku tanah runtuh dan sebagainya, kan. Itu nama Allah Ta'ala, ada sifat Al-Hakim pada dia. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba, ialah Tuhan yang telah menurun atas engkau wahai Muhammad akan kitab, yakni Quran. Minhu ayatun muhkamatun, setengah daripadanya itu beberapa ayat hukum yang tetap, yang ini nyata perkataan dia. Hunna ummul kitabi, mereka itulah ibu kitab. Ni asalnya yang dipegang pada segala hukum-hukum. Wa ukharu mutasyabihatun, dan beberapa ayat yang lain itu syubhah, tiada difaham maknanya dengan mudah, seperti segala rumus-rumus di awal surah, iaitu seperti perkataan huruful muqatta'ah di awal surah Al-Baqarah misalnya, Allah Ta'ala sebut Alif Lam Mim, dan juga dalam surah Ali Imran Alif Lam Mim, surah Yasin, kan, mula-mula kita baca Yasin, ya. Kemudian surah Nun wal qalami wa ma yasturun, surah apa lagi, Alif Lam Mim Sad, Hamim Kaf Ha Ya Ain Sad, semua tu dipanggil rumuz, ya, huruf-huruf yang pendek yang kita tak tahu makna. Ada dalam Quran, Allah Ta'ala letakkan, Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, ni panjang sebenarnya, nak cerita tentang dalam Quran ni ada dua jenis ayat. Ada dua jenis ayat. Wallazi anzala 'alaikal kitab, dialah Tuhan yang menurunkan di atas engkau wahai Muhammad akan kitab, yakni Quran. Minhu ayatun muhkamatun, ada di antara ayat yang terdapat di dalam kitab Al-Quran ini dipanggil ayatun muhkamatun, ayat muhkamat. Apa makna ayat muhkamat? Iaitu ayat yang jelas makna dia, ya. Tidak ada seorang pun yang berbeza tentang maksud dan makna dia tu. Ayat yang jelas, itu makna muhkamat. Kemudian ada sebahagiannya ayat mutasyabihat, ya. Ayat muhkamat ni Allah Ta'ala kata ayat hukum yang tetap nyata perkataan dia. Apa makna dia? Iaitu ayat-ayat yang jelas makna dia, yang melibatkan hukum-hukum hakam, ya, yang melibatkan hukum-hukum hakam. Jadi ayat muhkamat antaranya seperti ayat-ayat perintah, ayat-ayat larangan, ya, ayat-ayat perintah, ayat-ayat larangan tu dipanggil ayat muhkamat, ayat yang jelas hukum dia, ya. Tidak ada
sebarang kekeliruan pada ayat tersebut, di mana kita ketahui makna dia. Itu ayat muhkamat. Yang kedua dipanggil ayat mutasyabihat wa ukharu mutasyabihat, iaitu ayat yang tidak difahami makna dia. Ya. Ayat yang kita tidak zahir makna pada kita. Ya. Sebab kalau kita tengok ya, secara zahir dia sebenarnya tidak menyamai dengan maksud dia. Tak jelas benda tu. Ya. Contoh dia seperti ayat-ayat di awal surah yang tertentu, alif lam mim tadi, ya, yasin, sad, nun, kaf ha ya ain sad, itu kita tak tahu makna. Itu dipanggil ayat mutasyabihat, ya. Begitu juga sebagian ulama tafsir seperti al-Imam Qurtubi mengatakan ayat yang mutasyabih ni, ayat-ayat yang tidak ketahui makna dia, juga termasuk di dalam dia seperti waktu terjadinya hari kiamat. Dalam Quran dia beritahu cerita hari kiamat, tapi kita tak tahu bila berlakunya hari kiamat. Dan dalam Quran ada cerita keluar Ya'juj Ma'juj, tapi kita tak tahu bila dia keluar. Dalam Quran disebut tentang ada keluar Dajjal, ya, dan sebagainya. Itu benda-benda yang dipanggil benda-benda gaib yang kita tak tahu. Juga Imam Qurtubi kata masuk di dalam ayat ayat mutasyabihat, ya. Baik. Jadi secara kesimpulannya, ayat muhkamat ini ayat yang terang makna dia dan jelas makna dia, boleh difahami apabila dinyatakan maksudnya tu, seperti ayat-ayat hukumnya, ayat-ayat hukum, dan juga ayat-ayat yang menceritakan tentang akhlak dalam Al-Quran, ya, ayat-ayat yang jelas. Lain daripada itu, ayat yang berkenaan dengan i'tiqad utama, ya, ayat berkenaan dengan i'tiqad, ayat yang berkenaan dengan hukum faraid misalnya, itu dipanggil ayat muhkamat, ayat yang jelas dia punya maksud dia. Dan juga ayat perintah, ayat larangan, kemudian perkara halal dan haram. Semua ni jelas makna dia. Apa yang halal, apa yang haram. Hurrimat alaikum diharamkan di atas kamu, al-maitatu, diharamkan kamu, wadamu lahmul khinzir, diharam atas hurrima alaikum al-maitatu, ya, diharam atas kamu tu makan bangkai binatang yang tak disembelih, makan darah, ya, dan yang binatang yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah, itu disebut secara jelas dan kita tahu hukum hakamnya. Itu nama dia ayat muhkamat. Dalam Quran itu yang paling banyak sekali. Sebab tu Allah Ta'ala sebut hunna ummul kitab. Itulah yang ibu bagi segala kita, asal yang dipegang, ya, asal yang dipegang oleh kita pada segala hukum hakam tu, mana sumber bagi hukum-hukum syariat. Yang kedua, bahawa ayat mutasyabihat itu tak banyak, sedikit dalam Quran ni, ayat mutasyabihat lah. Nanti baru dia nak cerita secara panjang lebar tentang ayat mutasyabihat ni, ya. Baik, jadi kita berhenti pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun. Kita baca sikit kitab yang kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka surat 61 tu. Betul, muka surat 61. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi yawman khairum min siyami thalathati ashhurin. Artinya menuntut ilmu yang memberi manfaat sehari itu terlebih baik daripada puasa sunat 3 bulan. Itu dia. Ya. Jadi dalam hadis ini kita nak sambung membicarakan tentang kelebihan menuntut ilmu. Jadi tajuk yang kita bincang dalam kitab Hidayatus Salikin ni ialah tentang apa dia? Amalan selepas daripada naiknya fajar. Naik matahari. Kan? Yang Imam Ghazali dia cerita tentang kitab Syekh Abdul Samad Palembang ni, dia cerita tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang salikin, orang yang nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala selepas daripada naiknya matahari. Apa dia kena buat? Ya, apa yang dia kena buat? Bila kita lahir dalam dunia ni, tuan-tuan, lahir dalam dunia ni, matlamat utama dia bagaimana dalam ayat tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku jadikan jin dan manusia supaya jin dan manusia ni dapat melakukan ibadah kepada aku. Hatu hak mula-mula sekali. Kita kena letak semua manusia, semua orang mukmin ni dia kena pegang ni. Matlamat utamanya bila dia hidup dalam dunia ni, yang ni dulu. Tapi yang kita hidup di hari ni lain. Ya. Menyembah Allah tu nombor 2. Ya. Sambil-sambil. Kan? Mengejar kehidupan dunia tu nombor 1. Itu silap kita. Itu silap kita. Ya. Padahal Allah Ta'ala hantar kita dalam dunia yang ni dulu. Ya. Kita buat tak kena cara. Kita buat tu salah cara dia. Ya. Jadi yang selepas daripada matahari pecah panas, kita panggil, dah pecah panas tu nak buat apa pula? Kan? Kita pergi kerja lah 8 jam. Kan? Balik tak larat dah. Tidur, esok pergi kerja pula 8 jam. Balik tak larat, tidur. Begitu dah sampailah pencin. Kalau orang kerja tak ada pencin sampai mati ya. Ni. Jadi yang mana satu? Yang mana satu yang kita kena letak tu? Kita mencari kehidupan dunia, mengejar kehidupan dunia ke, ataupun nak mengejar kehidupan akhirat? Ya. Sedangkan dunia ini ialah tempat kita berladang, bertanam tanaman dan memungut hasilnya di hari akhirat. Itu asas dia. Ya. Jadi bila kita bangkit daripada selesai daripada amalan kita selepas subuh, bila naik matahari saja, hak pertama dia kata ada amalan-amalan yang patut kita buat. Ya, yang kita kena isi tempat kosong tu. Ya, isi tempat kosong. Yang antara dia kata adab ni. Yang kata adab ni. Ini adab ni yang mana adab kita dengan Allah Ta'ala lah. Ya. Adab kita dengan Allah Ta'ala selepas daripada naik matahari, kerana Allah Ta'ala peruntukkan masa pada kita. Ini dia peruntuk masa ni. Tapi kita kena gunakan masa tu. Selepas pada naik matahari ni, kita buat amal ibadat, sembahyang apa semua yang disebut tadi kan. Sembahyang sunat isyraq. Lepas tu sembahyang sunat istikharah kalau ada perlu istikharah. Kemudian sembahyang sunat duha, ya. Jadi selepas pada itu, selesai pada itu, apa yang kita kena buat? Ni kan. Maka bila kata ada masa yang kosong lepas pada tu, kan.
ada lebih daripada itu, maka kita kena buat 4 perkara, dia kata. Kalau ada lebih pada waktu tu daripada amalan tadi, kita dah buat habis zikir dia kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, habis semua selesai dah, kita buat, hendaklah kita buat dalam waktu yang berbaki yang ada siang hari ini, kita kerjakan satu daripada 4 perkara. Ya. Yang pertama, perkara pertama, dalam waktu tu kita menuntut ilmu yang memberi manfaat. Kan? Menuntut ilmu yang memberi manfaat. Itu perbincangan, tajuk perbincangan kita. Ya. Okey. 1 daripada 4. Baru masuk hak pertama. Dia cerita apa dia ilmu yang memberi manfaat dan apakah kelebihan dia. Ni hak kita baca tentang dalil-dalil daripada hadis Nabi menyatakan tentang kelebihan menuntut ilmu. Ya. Yang Nabi bagi tahu menuntut ilmu yang bagi manfaat pada kita tu sehari saja kita menuntut ilmu itu lebih baik daripada puasa 3 bulan. Lebih baik daripada puasa 3 bulan. Makna nak bagi tahu pada kita menuntut ilmu ni ialah merupakan salah satu ibadah kepada Allah. Kalau orang tanya kita menuntut ilmu ni ibadah kan? Menuntut ilmu ni merupakan ibadah juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita nak isi ruang kosong di siang hari itu dengan apa? Dengan ibadah kan, supaya nak capai perintah Allah tadi. Tujuan Allah Ta'ala cipta kita dalam dunia untuk apa? Untuk buat ibadah. Menuntut ilmu ni sebahagian daripada ibadah, ya. Bahkan dia kata menuntut ilmu ni dia lebih besar daripada amal ibadah yang lain, ya. Menuntut ilmu sehari sahaja kalau banding dia punya pahala dia lebih baik daripada puasa 3 bulan. Itu satu, ya. Dan sabda Nabi SAW, talabul ilmi sa'atan khairum min qiyamil lailatin. Artinya menuntut ilmu yang memberi manfaat 1 sa'ah, ya, 1 jam terlebih baik daripada sembahyang tahajud semalam, 1 malam. Ya, yang kedua, kelebihan dia. Nabi SAW bagi tahu kepada kita menuntut ilmu 1 jam tu, ya. Sa'ah ni 1 jam ataupun 1 masa yang tertentu, ya, tapi tak merangkumi keseluruhan hari lah. Itu lebih baik daripada kita bangun sembahyang tahajud pada waktu malam 1 malam. 1 jam menuntut ilmu ataupun 1 masa kita menuntut ilmu lebih baik daripada kita sembahyang tahajud pada waktu malam. Bukan makna sembahyang tahajud tu tak bagus. Tak apalah, saya dah menuntut ilmu, sembahyang tahajud tak payah buatlah. Dah. Ya. Itu jangan salah faham, ya. Bukan makna puasa Rejab dan Syaban tu tak bagus. Bila kita menuntut dak. Ya. Kita nak puasa Rejab, nak puasa Syaban tu kena ada ilmu tak? Kena ada ilmu, kena tahu apa benda yang rukun puasa, apa benda yang sunat dalam puasa tu, apa benda ilmu ni kita belajar supaya nak mengesahkan amalan kita sama ada wajib ataupun sunat, supaya diberi pahala oleh Allah. Mana besar? Kalau kita puasa 30 tahun tak berhenti puasa, tolak 5 hari je dalam setahun. 60 tahun puasa, tolak 5 hari je kita tak puasa dalam setahun. Kan? Hari raya Aidilfitri sehari, 4 hari raya Aidil Adha, ya. Hari raya pertama Aidil Adha dan 3 hari Tasyrik tu haram puasa. Ya. Baik, nak. Kalau kita tak ada ilmu, contohlah kita puasa terus sepanjang hari raya semua puasa, kita tak ada ilmu, kita dah buat dosa dah. 5 hari kita buat dosa dalam setahun. Kita langgar larangan Allah. Kemudian kita puasa, kita tak ada ilmu. 60 tahun kita puasa, 30 tahun kita puasa tanpa ilmu, rupa-rupanya hak puasa kita tu tak terpakai sedikit pun. Sebab kita tak menuntut ilmu cara puasa betul. Sembahyang tahajud, sembahyang, bila kata sembahyang ni kena tahu rukun dia, syarat dia.
Kena tahu ambil wuduk macam mana, ambil wuduk betul, ambil wuduk tak lengkap, tak betul, ambil wuduk tak sempurna, tak sah, mandi wajib tak sempurna. Kita sembahyang tahajud 1000 tahun pun tak berguna. Tak berguna nah. Tak akan boleh pahala tak akan diterima oleh Allah kerana semata-mata wuduk kita tak sempurna. Nak sembahyang kena tahu semua, wuduk, kena tahu ayat, kena tahu najis. Supaya nak juruh ke arah sahnya ibadat kita. Sebab itulah Nabi bagi tahu dalam hadis ini, menuntut ilmu itu lebih baik. Kerana menuntut ilmu itu al-ilmu thamaratul al-amalu, kan, ilmu dan amal, kan. Ilmu dan amal tu. Ilmu tu pokok dia. Amal tu ialah buah dia. Daripada mana mai amalan kita kalau tak ada, buah nak mai mana kalau pokok tak ada. Kan? Pokok tak ada, buah nak mai mana? Pokok kena ada dulu. Sebab itu bukanlah makna bila kita menuntut ilmu tak payah qiyamul lail lah. Kan? Kalau kita dah menuntut ilmu, saya dah menuntut ilmu siang hari dah. Bulan puasa ni malam awak tak pergi tarawih, tak payah tarawih. Menuntut ilmu tu besar daripada tarawih lagi. Itu salah. Kita menuntut ilmu tu supaya nak sembahyang tarawih kita tu betul. Kan? Sembahyang kita tu betul. Bukan kita tarawih saja dan semua. Ya. Jadi nak cerita di sini dalam dua hadis ni nak cerita kelebihan menuntut ilmu. Nak cerita tu kata besarnya menuntut ilmu, dia jadi kunci kepada kejayaan ibadat kita. Dia bergantung pada situ. Ni sebab tu dia kata menuntut ilmu tu lebih baik daripada puasa 3 bulan. Ya. Lebih baik daripada qiyamul lail. Bukan makna kata kalau lebih baik tak usah puasa. Rejab Syaban tak usah puasa. Terpulanglah nak puasa ke tak puasa kan. Jadi jangan pergi letak dalam pemikiran kata menuntut ilmu tu lebih besar daripada ibadat. Tu menuntut ilmu untuk apa? Menuntut ilmu untuk buat ibadat. Dia kena faham tu. Kan? Cuma dia nak bagi tahu kelebihan, ya, menuntut ilmu ni. Supaya apa? Supaya jangan ada orang yang dia buat ibadat dia tak mau menuntut ilmu. Okey, habis nah. Baik, kemudian dia kata bermula perkara yang kedua. Habis dah perkara pertama tadi. Ini baru masuk yang kedua pula. Bermula perkara yang kedua, bahawa engkau tiada kuasa atas yang hasilkan ilmu yang memberi manfaat itu. Ya, bermula perkara yang kedua, bahawa engkau tiada kuasa atas menghasilkan ilmu yang memberi manfaat itu, dan tiada kuasa menuntutkan akan dia. Tetapi masyghul, yakni sibuk engkau dengan ibadah yang sunat, daripada zikir dan membaca Quran dan mengucap tasbih dan mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian itu daripada darajat al-abidin, ya, darajat orang yang beribadah kepada Allah, dan itulah tariqatus salihin, jalan orang soleh. Ya, dan adalah orang yang demikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan dalam dunia dan akhirat. Tetapi hendaklah ibadah orang itu dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan jangan dengan riak, ujub, takabur. Baik, nah. Dia kata ini bahagian yang kedua untuk kita isi selepas daripada naik matahari. Perkara kedua. Dia kata perkara yang kedua, kalau kita tidak mampu untuk menuntut ilmu yang memberi manfaat, ya, tiada kuasa untuk mencari dia. Makna dia apa? Kalau kita tidak mampu untuk mendapatkan ilmu yang memberi manfaat yang lebih daripada fardu ain, tuan-tuan, lebih pada fardu ain. Fardu ain wajib. Fardu ain wajib. Kerana fardu ain tu nak mengesahkan ibadat kita, kita kena tahu rukun sembahyang, rukun wudu, itu wajib. Yang ni ilmu memberi manfaat yang lain pada tu, yang kita nak isi dah. Ya. Kita tak mampu nak belajar ilmu yang memberi manfaat, kan?
ataupun tiada kemampuan untuk menuntut, contohnya kita nak pi mengaji tak boleh sebab kekangan apa, kita tak mampu nak bergerak misalnya, contoh. Kita tak dapat nak dapat ilmu manfaat, contohnya kalau kita belajar ilmu ni kita nak kena pandai Arab sikit misalnya, contoh kan. Contoh ilmu tafsir, kita nak belajar kena pandai Arab sikit, kita tak mampu, kita boleh dekat fardu ain saja. Pindah hak kedua pula. Supaya isi juga kan, isi dengan apa? Dengan ibadat kepada Allah. Ini baru masuk bahagian yang kedua nah. Isi dengan ibadat kita kepada Allah, iaitu zikrullah, membaca Quran dan mengucap tasbih, mengucap selawat. Ni 4 dipanggil tiang besar bagi ibadat. Ya, tiang besar bagi ibadat kita kepada Allah selain daripada menuntut ilmu. Ya, zikir, baca Quran, tasbih dan juga selawat kepada Nabi. 4 benda ni dia akan hurailah secara panjang lebar nanti bahagian yang kedua nah. Baik, kita berhenti di sini noh insya-Allah. Okey, berkenaan dengan apa nama surah Al-Waqi'ah ni. Surah Waqi'ah ni bila kita nak baca surah Al-Waqi'ah, ya. Surah Waqi'ah dia ada tempat yang kita panggil apa, rahsia. Sebab apa kelebihan surah Al-Waqi'ah ini, kalau seorang tu yang baca dia terselamat dengan ni lah keberkatan surah Al-Waqi'ah, terselamat daripada papa ni. Selamat daripada bapa. Jadi kerana di dalam surah Al-Baqarah ni ada ayat nah, ada beberapa ayat, iaitu ayat panjang nah, tuan-tuan kena tengok sendirilah, buka terjemahan tafsir dia. Ya. Ayat 58 sampai 72. Daripada firman Allah Taala, ayat surah Al-Waqi'ah ayat 58 sampai 72. Ya. Ayat ni panjang kan. Ayat 58 sampai 72. Dan dalam ayat itu di situlah terdapat rahsia di mana dalam surah Al-Waqi'ah ini khasiat dia, kelebihan dia, seorang yang baca surah Al-Baqarah itu dia terselamat daripada kepapaan. Ya, kerana isi yang ada dalam ayat ni. Ya, afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, sampai ayat apa nama yang terakhirnya, falaula afara'aitumun nar allati turun antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kan? Jadi bila kata dalam apa nama ayat ini, tuan-tuan balik, kita nak, masa kita tak cukup nah. Mungkin nanti kita akan tengok tafsiran dia. Okey, di situlah dia punya isi dia. Isi dia yang kata orang yang baca surah Al-Waqi'ah ini dijauhkan oleh Allah Taala daripada papa kedana, ya, daripada kepapaan, daripada kesusahan rezeki nah. Baik, sebab itu kata ulama, bila kita baca apa nama surah ini, bila sampai kepada ayat ini, kita hayati ayat tu. Hayatilah ayat tu, isi kandungan dia, dan kita mintalah dalam hati kepada Allah Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita daripada kepapaan, ya. Kerana dialah apa nama ni yang menjadikan sebab tersebut, ya. Pasal apa? Kerana bila kita faham ayat tadi 58 dengan 72 tadi, surah Al-Waqi'ah tu, kita faham yang tu,
kita tidak akan tidak akan menjadi papa dengan izin Allah lah. Kerana apa? Kena yakin dengan musabbibul asbab, Tuhan yang menjadikan sebab-sebab ni, ya. Tuhan yang menjadikan sebab-sebab dalam dunia ni, kita yakin dengan dia. Jadi daripada ayat ni lah nak melahirkan keyakinan kita dengan Allah. Sebenarnya bukan ada apa pun, bukan ada apa-apa nah. Ayat ini ayat nak melahirkan kita punya kebergantungan kita tu dengan Allah Ta'ala bagi kuat. Ni kan? Bukan dengan pencen kita, bukan dengan gaji kita, bukan dengan apa nama ni, tak. Itu semua sebab-sebab yang Allah Ta'ala jadikan. Dia nak melahirkan supaya pergantungan kita tu dengan Allah Ta'ala. Di situ sebab tu kalau kita faham betul-betul kata pergantungan kita terhadap rezeki itu dengan Allah, bukan dengan yang lain. Isi dia ada dalam ayat 58 sampai 72. Kita baca tu, ya. Bukan ada petua apa pun, ya. Bukan ada petua-petua apa pun nak kena baca apa kali, dah. Tuan-tuan faham isi dia. Kerana Quran ni isi yang kita nak, ya. Isi untuk jadikan sebagai pegangan kita, ya. Untuk doa ni banyak doa dia. Doa tu tuan tahu sendirilah doa tu. Kalau sempat nanti kita bagilah satu lagi, saya tak dan tulis lagi doa dia. Sebab banyak ada doa terlalu panjang, kita tak larat nak baca kot lah. Kita ambil doa yang biasa lah, biasa kita baca tu. Dan mungkin ada sedikit tambahan doa nanti insyaAllah. Ada kesempatan mentah saya bagi yang doa tu. Kita tulis lah senang lah. Baik, saya rasa cukup sekadar itu dulu pagi ini insyaAllah lah. Tuan tengok nanti ada kesempatan masa tu kita tengok ayat ni, ya, ayat dalam surah Al-Waqi'ah ni. Kita cari satu masa. Cuma tuan-tuan balik tengok dululah isi kandungan makna ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin وفقهنا في الدين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya nak tambah sikit dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Tuan-tuan boleh tulis antara sebab-sebab yang kuat untuk murah rezeki ini, antara dia yang pertama, kita mendirikan sembahyang tu dengan khusyuk dan menjaga segala rukun-rukun, sunat-sunat dan adab sembahyang tu satu. Yang kedua, sembahyang sunat duha. Yang pertama sekali hak besar ibu dia Ibu dia ialah sembahyang fardu. Sembahyang fardu dengan khusyuk dan kita buat rukun dia dengan sempurna. Nak sempurna kena menuntut ilmu. Kena menuntut ilmu sembahyang, dan juga kita buat sunat dia dengan sempurna, ilmu juga, dan kita jaga adab dia dengan sempurna, ilmu juga. Adabnya contohnya adab berpakaian. Saya tak suruh pakai jubah ataupun tapi berpakaian dia kita pakai yang sesuai dengan kita nak menghadap Allah Ta'ala. Pakailah bau, kan? Tapi janganlah pakai baju bola, kan? Antara adab dia kita pakai baju yang sampai menutup sampai pergelangan. Bagi lelaki pergelangan kita menutup kepala, kan? Menutup kepala bagi yang sesuai. Janganlah pakai cap. Nak pakai cap tu nak pi masuk janganlah pakai orang pi benang topi, kan? Janganlah pakai topi itu nak pi benang. Nak sujud pun bayar. Dia suruh tutup kepala, kan? Itu dipanggil adab, ya. Tak buat pun tak apa, kan? Kalau nak pakai kain pelikat saja pergi masjid sembahyang pun tak apa, cuma orang tengok pelik lah. Baju tak pakai, apa tak pakai. Saya dah tutup aurat dah antara pusat dengan lutut, tapi dia tak ada adab dia. Faham tak, kan? Tak ada adab dia. Okey dah. Adab kita kena belajar. Okey. Kemudian sunat sembahyang duha.
ya. Sembahyang duha. Kemudian malam itu untuk siang hari, kan. Surah Al-Waqiah kita baca waktu malam sebelum tidur. Ya. Baca waktu malam sebelum tidur. Itu dia kata waktu kita baca surah Al-Waqiah tu, ya. Kemudian baca surah Tabarakallazi, surah Al-Mulk, kan. Kita baca kan. Surah Al-Muzammil, ya. Surah Wal-Laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, kan. Surah Al-Laili. Kemudian surah Alam Nashrah, ya. Surah Alam Nashrah. Itu antara surah-surah yang bukan kata Al-Waqiah saja, surah yang jadi murah rezeki, nah. Surah yang jadi murah rezeki, nah. Saya ulang balik, nah, bukan surah Waqiah saja, itu surah Al-Mulk. Kita pun ada setengah-setengah masjid dia jadikan sebagai amalan. Surah Muzammil, ya. Surah Muzammil, surah Al-Laili idza yaghsha, surah Alam Nashrah, ya. Alam Nashrah. Baik, nah. Itu antara sebab-sebab bagi murah rezeki kita, ya. Sebab bagi murah rezeki. Hadir masjid sebelum azan, antara dia juga. Dan sentiasa dalam keadaan taharah, makna dalam keadaan wuduk, itu antara sebab juga. Banyaklah, tuan-tuan pilih yang mana nak buat semua pun boleh, ataupun nak pilih-pilih untuk buat semua lagi bagus, kan. Lagi ni kalau masa yang ada kita boleh gunakan untuk untuk kita isi dengan amalan-amalan ni. Itu antara yang disebut dalam kitab Ta'limul Muta'allim, nah. Okey, nah, cukup sekadar itu.